Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Benarkah dakwaan PAS Parti Islam se-Malaysia dan Bersatu Parti Peribumi Bersatu Malaysia dikatakan memulakan revolusi politik gaya baru untuk mencabar institusi istana? Baru-baru ini satu kenyataan oleh Presiden PAS, Haji Hadi, telah menimbulkan kontroversi sehingga ditegur oleh Tuanku Sultan Selangor. Bersatu pula menerusi Wan Saiful Wanjan memberi gambaran yang buruk terhadap Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong semasa berucap dalam Parlimen. Bagaimanapun, Wan Saiful telah menarik balik kenyataan dan meminta maaf kepada Tuanku serta Dewan Rakyat atas ketelanjuran beliau. Ini semua menarik perhatian para pemerhati politik Malaysia. Apakah semua ini tidak dirancang atau sebenarnya merupakan perancangan sulit untuk merendahkan reputasi institusi istana? Semua maklum, DYMM Agong telah bertita semasa perasmian sidang parlimen baru-baru ini bahawa Baginda tidak akan melayan mana-mana pihak untuk menukar kerajaan sedia ada. Baginda bertita dengan tegas mahu semua pihak bekerjasama menaikkan semula ekonomi negara yang telah terjejas kerana karena politik sebelum pemerintahan Baginda. Dengan tita tersebut, maka semua spekulasi perancangan Perikatan Nasional yang digembar-gemburkan akan mengambil alih pentadbiran Putrajaya telah terhenti. Apabila sudah menemui jalan buntu, apa lagi yang boleh dilakukan Bersatu dan PAS untuk mengambil alih tampuk pemerintahan? Maka revolusi politik perlu digerakkan. Bagi memastikan revolusi tidak bercanggah dengan mana-mana undang-undang, pengalihan isu perlu dilakukan di peringkat tinggi. Memilih Dewan Rakyat sebagai platform untuk memulakan revolusi merupakan tindakan berisiko rendah tetapi mantap untuk dijadikan bahan uji kaji politik. Penerimaan rakyat, terutama para penyokong, perlu diperhatikan sama ada mereka bersetuju atau tidak dengan isu yang dilontarkan. Strategi tersebut nampak agak berjaya apabila sudah ada komen-komen negatif serta video memburukkan istana mulai tersebar di TikTok. Bukan itu sahaja, dua individu yang dikenali penyokong kuat Bersatu juga sudah berani mempersendakan pemberian DYMM Agong Tuanku Sultan Ibrahim kepada PMX. Adakah ini apa yang dimahukan PAS dan Bersatu? Mengajar para penyokong untuk berani mencemooh institusi istana kerana politik. Jangan benarkan unsur ekstrim politik bertapak dalam parti kerana ia akan memberi imej yang sangat tidak bagus untuk sebuah negara yang mengamalkan demokrasi berparlimen. Benarkah dakwaan PAS Parti Islam se-Malaysia dan Bersatu Parti Peribumi Bersatu Malaysia dikatakan memulakan revolusi politik gaya baru untuk mencabar institusi istana? Baru-baru ini satu kenyataan oleh Presiden PAS, Haji Hadi, telah menimbulkan kontroversi sehingga ditegur oleh Tuanku Sultan Selangor. Bersatu pula menerusi Wan Saiful Wanjan memberi gambaran yang buruk terhadap Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong semasa berucap dalam Parlimen. Bagaimanapun, Wan Saiful telah menarik balik kenyataan
dan meminta maaf kepada Tuanku serta Dewan Rakyat atas ketelanjuran beliau. Ini semua menarik perhatian para pemerhati politik Malaysia. Apakah semua ini tidak dirancang atau sebenarnya merupakan perancangan sulit untuk merendahkan reputasi institusi istana? Semua maklum, DYMM Agong telah bertitah semasa perasmian sidang parlimen baru-baru ini bahawa baginda tidak akan melayan mana-mana pihak untuk menukar kerajaan sedia ada. Baginda bertitah dengan tegas mahu semua pihak bekerjasama menaikkan semula ekonomi negara yang telah terjejas kerana karena politik sebelum pemerintahan baginda. Dengan titah tersebut, maka semua spekulasi perancangan Perikatan Nasional yang digembar-gemburkan akan mengambil alih pentadbiran Putrajaya telah terhenti. Apabila sudah menemui jalan buntu, apa lagi yang boleh dilakukan bersatu dan pas untuk mengambil alih tampuk pemerintahan? Maka revolusi politik perlu digerakkan. Bagi memastikan revolusi tidak bercanggah dengan mana-mana undang-undang, pengalihan isu perlu dilakukan di peringkat tinggi. Memilih Dewan Rakyat sebagai platform untuk memulakan revolusi merupakan tindakan berisiko rendah tetapi mantap untuk dijadikan bahan uji kaji politik. Penerimaan rakyat terutama para penyokong perlu diperhatikan sama ada mereka bersetuju atau tidak dengan isu yang dilontarkan. Strategi tersebut nampak agak berjaya apabila sudah ada komen-komen negatif serta video memburukkan istana mulai tersebar di TikTok. Bukan itu sahaja, dua individu yang dikenali penyokong kuat bersatu juga sudah berani mempersendakan pemberian DYMM Agong Tuanku Sultan Ibrahim kepada PMX. Adakah ini apa yang dimahukan PAS dan Bersatu? Mengajar para penyokong untuk berani mencemooh institusi istana kerana politik. Jangan benarkan unsur ekstrim politik bertapak dalam parti kerana ia akan memberi imej yang sangat tidak bagus untuk sebuah negara yang mengamalkan demokrasi berparlimen.